Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid cikgu. So, selamat pagi. Apa khabar semua? Dah makan? Ready ke tak ni kita nak mula kelas kita ni? Okey, so memandangkan PKP ni pun dah dilanjutkan, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat lah. Kalau ada masalah, just bagi tahu je cikgu ataupun cikgu kelas awak supaya kita sama-sama harungi belajar online masa PKP ni. Cikgu tahu susah, tapi kita sama-sama kena belajar juga, okey? Belajar tu memang satu kewajipan lah bagi kita, okey? Kita harungi sama-sama. Jangan risau kalau ada yang stres ke, yang apa ke, tak boleh catch up study ke, kita boleh sama-sama cari jalan penyelesaian. Okey, boleh? Cikgu nampak tu ada yang mengantuk tu. Ada yang mengantuk tu. Okey, so hari ni cikgu rasa cikgu nak main game lah. Satu game iaitu bunyi bukan iaitu dengar dan teka. Dengar bunyi ni dan teka. Dia ada soalan-soalan dia, nanti awak kena cepat-cepat jawab. Cikgu rasa semua memang pro lah nak jawab ni. Okey, jom kita mula. Dengar dan teka. Are you ready? Let's go. Suara siapakah ini? Saya pergi dulu. Oh ya. Baik, saya bawa sikit alat-alat dari poket Doraemon. Nobita, cikgu. Ya, betul Iqmal. Tepat sekali, Nobita. Seterusnya, lagu cerita apakah ini? Cerita SpongeBob. Tepat sekali, cerita SpongeBob SquarePants. Okey, baiklah yang ketiga. Di manakah biasa anda dengar muzik ini? Hagemaru. Oh, cuba lagi Amirani cerita Crayon Shin-chan. Dengar baik-baik lagu cerita apakah ini? Yang ni saya tahu. Boys Over Flower. Hebat ya Firdaus, tengok juga cerita Korea. Okeylah, soalan yang terakhir. Produk apakah ini? Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Yusuf Tayyub. Buah kurma Safia. Tepat sekali, inilah kurma Yusuf Tayyub. Okey, so macam mana? Ramai yang dapat jawab tak? Okey, sebenarnya bunyi-bunyi ataupun muzik-muzik yang tadi, yang awak dengar tadi, awak memang dah familiar dari kecil lagi awak dengar. Betul tak? So, apa yang kita nak belajar hari ni, kita bukan sekadar macam memang bukan main-main je, tapi kita main untuk belajar. Kita main untuk belajar. So, hari ni kita akan belajar keperluan audio dalam produk multimedia. Keperluan audio. Audio ni fungsinya apa? Dalam produk multimedia tu. Produk multimedia ni banyak lah. Filem lah, website lah, banyak. So, hari ni kita nak belajar benda-benda tu, okey? Okey, topik kita pada hari ini ialah keperluan audio dalam produk multimedia. Di akhir kelas nanti, semua pelajar dapat mengenal pasti dan menerangkan 3 fungsi audio dalam produk multimedia. Fungsi-fungsi audio yang kita akan belajarlah hari ini. Okey? Okey, audio ni dalam produk multimedia berfungsi sebagai muzik latar, kesan bunyi dan suara latar. Dia ada 3 kesan yang kita akan belajar pada hari ini, okey? Okey, jom kita tengok dulu video ni. 잘못했어요.
Okey, tahu tak ni cerita apa? Cerita Korea ni memang famous lah dulu. Ni ialah cerita Miracle in Cell Number 7. Pasal kisah ayah dia yang nak kena gantung. Sebab salah faham je sebenarnya. Okey. Jom kita main permainan. Jom kita main permainan ni. Cikgu nak okey, kita baca dulu soalan dia. Okey, berdasarkan video itu, apakah yang ayah dan anak kecil tu rasa? Apa yang bila awak tengok cerita tu, awak rasa apa yang mereka ni rasa? Cikgu nak Ashida lah. Ashida, tolong cikgu pilih mana satu jawapan dia. Adakah awak rasa video tadi tu lawak? Sedih. Okey, Ashida pilih sedih. Jom kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Jawapannya ialah ayah dan anak kecil tu rasa sedih. Dalam kalau kita tengok memanglah dalam wataknya yang menangis-nangis, ditambah lagi dengan muzik yang sangat mendayu-dayu. So, yang kita nak belajar hari ni ialah muzik latar. Muzik latar. Apakah peranan muzik latar sebenarnya dalam filem? Dalam filem ke dalam apa-apa produk multimedia lah. Contoh yang tadi lah video yang cikgu tunjuk tadi. Okey. So, muzik latar ni merujuk kepada muzik yang tidak bertujuan menjadi tumpuan utama. Ia dipilih mengikut kesesuaian emosi manusia seperti tumpuan, keseronokan atau gangguan. Kalau tadi tu untuk menunjukkan emosi manusia yang tengah sedih. Sebab tu dia letak muzik yang sangat mendayu-dayu tu. Okey? Yang tu untuk kita sebagai penonton ni tambah feel lah. Sebagai kita pengguna ni tambah feel. Okey. Tapi muzik ni tidak bertujuan untuk menjadi tumpuan utama. Bukan untuk tumpuan utama, tapi macam sebagai hanyalah muzik latar ataupun dalam bahasa Inggerisnya background music. Okey. Next. Okey, jom kita dengar audio ni pula. Okey, familiar tak dengan audio ni? Kat mana biasa kita dengar? Okey, jom kita jawab soalan macam tadi. Okey, kat mana biasanya dekat game apa yang kita biasa dengar audio tersebut? Okey, adakah dekat game PUBG? Adakah dekat game Pokemon Go? Yang ni cikgu nak minta Syamimi. Syamimi, tolong cikgu jawab. Yang mana? Kahoot cikgu, game Kahoot. Okey, jom kita tengok. Ya, pandai Syamimi. Betul. Yang kita pernah dengar tu dekat game Kahoot. Minggu lepas kan kita dah guna kan game Kahoot ni. Familiar kan? So, apa kita nak belajar ni? Inilah yang game Kahoot tu. Bila ingat tak kalau part last video audio tadi, dia menandakan masa dah tamat. Dan keluarlah siapa yang jawab betul. Inilah game Kahoot. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang kesan bunyi. Game Kahoot tu tadi ada kesan bunyi yang kita nak belajar hari ni. Okey, baiklah. Kesan bunyi ni dia memberi penekanan kesan dalam sesuatu babak. Dia dibina secara buatan untuk menekankan kesan dalam kandungan filem, permainan video atau media lain. Banyaklah lagi produk multimedia yang lain kita guna juga kesan bunyi. Untuk apa? Untuk memberi penekanan kesan dalam sesuatu babak tu, dalam sesuatu scene tu lah. Okey, jom kita tengok contoh yang lain.
Okey, pernah dengar kan? Pernah dengar tak? Bunyi tadi. Bunyi apakah itu? Okey. Yang ni cikgu nak Amirul lah. Amirul, cikgu tak dengar lagi suara Amirul hari ni. Cikgu nak Amirul. Okey, bunyi apa tu? Dengar tak tadi? Papan kekunci. Tengok. Bunyi papan kekunci. Yang ni juga ialah sound effect ya. Nak tahu, nak boleh bayang tak macam mana? Kalau tak boleh bayang tak apa, cikgu tunjuk. Tengok video ni nampak tak kat situ dekat YouTube channel tu dia masukkan sound effect papan kekunci. Walhal tak ada pun gambar papan kekunci. Tapi dia masukkan, dia memberi lebih penekanan lah. Memberi penekanan kesan pada pada produk multimedia ni, pada video ni. Macam tu lah contohnya. Okay, next. Yang last kali, macam cikgu dah bagi tahu tadi, kita akan belajar pasal suara latar. Suara latar ni macam mana pula? Adakah dia sama dengan muzik latar? Okay, kita tengok pula video ni. Opa, ini ketupat apa? Ketupat bawang. Ini? Ketupat palas. Yang ini? Entah. Ketupat tak jadi. Akak buat. Pergilah main jauh-jauh. Kacau je. Dah sampai. Kenapa ni akak? Kejap. Untuk Ros. Tahu kan cerita apa ni? Ni lah cerita Upin Ipin kepada yang tak tahu tu. Ni cerita Upin Ipin. Okey, jom kita jawab soalan. Macam tadi juga kita main game. Maaf Okey, ni jom kita jawab soalan. Berdasarkan animasi Upin Ipin tersebut, siapakah yang membuat ketupat tak jadi? Adakah tu Upin ataupun Opah yang buat ketupat tak jadi tadi? Cikgu nak Amira. Okey, Umi Amira. Tolong cikgu, yang mana jawapan dia ni? Kak Ros. Okey, jom kita tengok betul ke tak. Ya betul, Kak Arus yang buat ketupat tak jadi tu. Macam mana kita tahu? Sebab Upin ada bagi tahu tadi kan? Sebab Upin dah bagi tahu tadi. Yang Kak Arus yang buat ketupat tak jadi. Okey, ada satu lagi video. Cikgu nak tengok baik-baik. Tengok baik-baik, lepas tu kita jawab soalan pula. Salam, I'm Iman. I live in one of the most vibrant food capitals of the world, Kuala Lumpur, Malaysia. Even though I've been surrounded by good food all my life, I've never been an adventurous eater. I'm going to be 30 next year, so I want to start exploring new things because I'm getting older. After being abroad and away from home for a while, I have missed the comforts of Malaysian delicacies and the ease of finding halal food. There is an abundance of halal cuisine right on my doorstep which I have yet to discover, and I'm excited to have you along as I add more spice to my life. Okey, ni lah rancangan Food for Iman. Kalau siapa yang pernah tengok tu memang seronok lah video ni. Okey. Jom kita jawab soalan. Okey, berdasarkan video yang ditunjukkan tadi, di manakah Iman tinggal? Kat mana sebenarnya Iman tinggal ni? Kat London ke? Atau KLCC? Sebab ada gambar KLCC tadi. Atau kat Putrajaya? Atau yang tak logik je kat Kelantan?
Okey, cikgu nak ni siapa cikgu pilih? Farizan lah. Farizan tolong jawab. Tolong jawab, apa jawapan dia? Tak fokus lah tu, tak fokus. Kuala Lumpur. Okey, kita try. Kuala Lumpur kita try Ya betul, Kuala Lumpur. Okey, macam mana kita tahu Kuala Lumpur tu walaupun ada gambar KLCC tadi? Sebenarnya Iman dah bagi tahu dalam video dia tadi. Walaupun dia tak dia tak bercakap depan-depan. Itu ialah Kuala Lumpur. Okay, so suara lata ni macam yang cikgu tunjuk contoh dia tadilah. Iaitu ulasan, penceritaan atau penerangan dalam sesebuah filem, siaran televisyen atau radio atau produk multimedia yang lain. Yang oleh seorang penutur yang tidak kelihatan. Kita tak nampak tadi yang siapa sebenarnya yang menjadi suara lata Upin Ipin tu. Kita tak tahu kan. Bukan yang kartun, bukan animasi Upin Ipin tu dapat bercakap sendiri, tapi kita manusia yang bagi audio tu kepada mereka. Okay, macam yang video yang kedua tadi, yang tu Iman. Iman yang bagi tahu, walaupun dia tak direct cakap, kita tak nampak mulut dia bergerak, tapi Iman yang menceritakan jalan cerita video tadi. Okay. Okey, ada soalan setakat ni? Okey. Kalau ada soalan boleh tanya je. Jangan malu, jangan segan. Boleh tanya je. Cikgu akan jawab. Okey, memandangkan tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh je. Boleh tulis dekat ruangan chat ataupun buka mic bercakap. Okey, baiklah, kalau tak ada soalan, jom kita jawab soalan. Okey, cikgu nak semua buka aplikasi classpoint.app. Boleh buka dalam telefon ataupun dalam laptop. Lepas tu masukkan kod kelas 21127. Kalau nampak dekat hujung tu boleh masuk kod kelas tu. Dan masukkan nama sebenar. Lepas tu jawab soalan. Dan cikgu akan panggil, cikgu akan pilih secara random seorang pelajar untuk terangkan sebab pilih jawapan tersebut. Okey, mudah je soalan ni. Cikgu rasa semua boleh jawab. Okey, sedia? Cikgu akan bagi masa 5 minit untuk setiap soalan. Kita ada 3 soalan. Boleh? Jom kita start. Okey, baiklah. Isi tempat kosong. Kena isilah tempat kosong ni. Jawab dalam tu yang cikgu bagi kod nanti. Okey. Les Kopak. Okey, cikgu baca dulu. Les Kopak Production merupakan syarikat penerbitan dan animasi komputer 3D. Suara Ashila Putri digunakan sebagai apa dalam animasi Upin Ipin sejak 2007 hingga kini? Okey, sila isi tempat kosong. Cikgu bagi masa 5 minit. Awak boleh bincang dengan kawan-kawan lah. Kalau tak pasti. Okey. Ataupun boleh jawab je. Semua orang kena jawab. Ini cikgu ambil kehadiran. Okey, kita dah ada 3 orang. Okey, cikgu nak Izzati. Okey, Izzati. Bagi tahu sebab kenapa awak pilih jawapan ni. Suara lata kenapa? Sebab suara lata ni dia digunakan untuk memberi penceritaan dalam cerita Upin Ipin oleh seorang penutur yang tidak kelihatan dalam animasi tersebut.
Okey, betul. Tepat sekali tadi dalam video apa ni yang cikgu tunjuk tu pun, dalam slide yang cikgu tunjuk tu pun dah ada cerita Upin Ipin. So dari cerita tu pun kita dah boleh tahu yang suara Upin Ipin ni dalam animasi Upin Ipin ni menggunakan suara latar yang dilakonkan oleh Arshila Putri. Okey? Okay, next. Okey, soalan kedua. Isi tempat kosong juga. Kelab Fotografi SMK Sultan Idris menganjurkan sebuah pertandingan video kreatif bersempena Hari Raya Aidilfitri. Oleh itu, wakil kelas 4 multimedia telah menghasilkan satu video kreatif dan meletakkan lagu suasana Hari Raya Lofi sebagai apa? Kalau nak tahu, lagu suasana Hari Raya Lofi ni memang famous lah sekarang. Kalau awak semua buka YouTube tu memang trending lah lagu ni. So cikgu ambil soalan-soalan yang baru semuanya. Okay, boleh menjawab dah. Okey, baiklah. Untuk soalan kedua ni, cikgu nak Mazlinda. Okey, Mazlinda, cuba share sikit jawapan awak. Kenapa awak pilih muzik latar ni? Jawapan awak. Sebab muzik latar Hari Raya tu bukan untuk tokoh utama dan untuk menimbulkan rasa seronok nak sambut Hari Raya, cikgu. Okey, betul. Itulah fungsi muzik latar. Kita letak as background. Okey, background music, bukan untuk sebagai tumpuan utama. Okey, so untuk kita nak naikkan lagi semangat Hari Raya tu, kita letak lagu raya dalam video Hari Raya tu. Itulah fungsi audio dalam produk multimedia. Salah satunya ialah dalam penggunaan video. Okey, next. Okey, soalan yang terakhir. Aiman merupakan seorang pelajar multimedia dan ditugaskan untuk mencipta satu aplikasi permainan video kanak-kanak. Setelah aplikasinya siap, guru memintanya untuk menambahkan audio semasa menekan butang navigasi pada permainan itu. Apakah jenis audio yang sesuai digunakan dalam situasi ini? Faham tak soalan dia? Butang navigasi ni apa? Butang navigasi ni macam contoh yang ada dekat skrin cikgu ni, yang butang next ni. Kalau tekan ni dia akan keluar bunyi. Bunyi tu orang panggil apa? Dia akan keluar satu audio dan audio tu orang panggil apa? Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk jawab. Okey, untuk soalan last ni, cikgu nak Amalin. Amalin, tolong share jawapan awak. Kenapa awak pilih kesan bunyi ataupun sound effect ni? Audio yang digunakan ialah kesan bunyi sebab nak memberi penekanan kesan bunyi semasa nak tekan butang navigasi tu. Okey, faham dah tu Amalin tu. Yang macam tu lah kesan bunyi. Kesan bunyi ni kalau secara kita tak sedar sebenarnya banyak je kita jumpa dalam video, dalam game yang awak main, game Mario, game Kahoot, jenis-jenis game yang cikgu tunjuk tadi. Banyak je sebenarnya yang menggunakan kesan bunyi ataupun sound effect lah orang panggil. Okay, so dapat belajar sesuatu hari ni? Sebelum apa ni? Sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu nak tunjuk satu video. Boleh? Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu nak tunjuk satu video. Yang ni video boleh tengok dalam internet je, dalam YouTube je. Sebab dalam video ni merangkumi semua yang kita belajar hari ni. Okey, jom kita tengok dulu.
Hai, dalam dari produksi kali ini, saya ingin menerangkan salah satu elemen yang paling penting dalam sesebuah produksi, iaitu bunyi-bunyian. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ni juga. Audio ialah proses merakam suara, menghasilkan bunyi dan menambah perisa dalam sesebuah visual animasi. Jadi hari ni kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi kering. Tugas audio designer bermula sebaik saja skrip telah disiapkan. Apabila skrip telah disiapkan, audio designer akan merakam suara mereka sendiri untuk dijadikan mockup. Mockup ni penting untuk animator sebagai panduan untuk membuat lip sync dan acting dan sebagainya. Pada masa yang sama, komposer-komposer muzik akan mula mengubah lagu untuk dijadikan muzik latar belakang. Audio designer yang lain akan mula membuat kesan-kesan bunyi ataupun sound effects ataupun SFX. Yang menariknya, semua kesan-kesan bunyi ini kami rakam sendiri. Macam ni. Okey, siap. Ramai yang menyangkakan proses rakaman suara dilakukan selepas proses animasi dijalankan. Tapi itu semua salah. Yang sebetulnya, proses rakaman suara dijalankan terlebih dahulu sebelum proses animasi dilakukan. Sudah dapat ke? Kenyanglah aku. Kancil. Tak sangka kau terpedaya. Kancil! Akhirnya aku dapat juga kau. Ingat kau cerdik melawan keluarga kekasih yang besar dan kuat ni. Hutan ni milik kita. Seronok jadi audio designer ni. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kami sebagai orang bunyi-bunyian, anda haruslah mempunyai minat dan peka dalam bidang bunyi-bunyian. Anda juga haruslah kreatif bunyi. Yang paling penting sekali, jangan lupa korek telinga. Bye! Okey. Jatuh dia. Okey, menarik kan? Itulah bidang animasi, bidang yang awak ambil ni, multimedia ni sangatlah meluas. So, hari ni kita belajar apa? Kita ada belajar 3 benda ni. Iaitu suara latar, muzik latar, kesan bunyi dan suara latar. Cikgu dah buat ni, nota ni, cikgu nak awak semua salin dalam buku, salin cantik-cantik. Lepas ni kalau ada exam ke apa, mudah awak nak rujuk balik. Okey, itu sahaja kelas kita hari ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Thank you for attending our class today. Bye. Assalamualaikum.